Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Ada yang dah masuk, alhamdulillah, terima kasih kerana join live Adli pada hari ini. Okay, so Adli ucapkan selamat datang yang dah join. So boleh komen sikit tak audio Adli jelas ke tak jelas? Saya nak tahu jelas ke tak jelas audio Adli sekarang ni. Boleh dengar tak? Cuba komen sikit. Okay tak? Alright. Kalau jelas boleh komen jelas. Macam mana visual Adli semua okey ke, clear semua? Okay. So hari ni Adli akan bersiaran dalam segmen Brain Recharge macam biasa. Cuma semalam dan semalamnya 2 hari. Weekend Adli tak dapat nak buat sesi Brain Recharge untuk weekend sebelum ni. Sebelum ni alhamdulillah dapat. Yang sebelum ni sebab kena attend kelas. So hari ni Adli akan sharekan, kita akan sambung lagi konten yang seterusnya untuk Brain Recharge. Okay. So kalau sebelum ni kita dah cakap pasal vlog, pasal idea marketing, video kan, macam-macam lagi. Kalau korang nak tengok balik, boleh recap balik dekat live yang sebelum ni. Okay. So yang dah masuk, boleh panggil kawan-kawan ke, share kat group ke, untuk kita sama-sama insyaAllah dapat manfaat pada perkongsian Adli pada hari ni. Okay. Alright. So hari ni pun jangan risau, tak berat pun konten hari ni. Okay. Hari ni santai je. Jangan risau. Kalau ada apa-apa, boleh je korang terus tanya je Adli kat sini. Dia sedia untuk menjawab persoalan yang bermain dekat fikiran anda semua. Okay. Okay. So hari ni sebenarnya kita akan sharekan macam mana step untuk kita nak buat video testimoni. Nak buat video testimoni yang paling jujur. Paling jujur. Okay, sebab yelah, kita buat business product kan, mesti kita nak ada testimoni kan. Testimoni video, bosan lah kalau kita ada macam testimoni screenshot je kan. Kita nak juga ada video punya testimoni kan, dia honest punya. Okay, so hari ni Adli akan share kan step by step macam mana kita nak buat video testimoni yang orang kata boleh lah untuk kita tarik lagi orang kan beli produk kita, honest punya. Allah. So siapa-siapa yang rasa kawan-kawan yang perlukan benda ni, share. Alright. Share kat dalam group anda semua. Okay, ada orang tak ni? Respon sikit, okey ke tak okey? Okay, yang mana yang tak bersempatan untuk join live Adli pada hari ni, tak apa. Mungkin diorang boleh tengok balik nanti. Okay, mungkin sebab ada bertindih dengan program lain kan. Okay. So hari ni kita tanpa menyegahkan masa, sebab Adli pun sebenarnya kejar masa sekarang ni. Okay, so kita akan teruskan masuk ke dalam konten kita, sharing session kita pada hari ini. Okay. So kalau sebelum ni kita dah cakap pasal vlog, pasal design, principle design, apa semua tu kan. So hari ni kita akan sharekan pasal video testimoni. Yang ni unik sikit sebab yang ni ikut cara Adli lah. So ini macam apa yang kita dah pernah buat sebelum ni untuk Kurkrak My Fighter punya content marketing juga. Okay. So ya, ada orang kata apa, macam susah nak buat video testimoni ni kan. Macam takut lah nak apa, record orang, nak kena apa, approach, tanya macam-macam kan. Jangan risau. Kalau kita tak tahu step dia, kita tak tahu macam mana, tak alami dia, memang kita rasa macam susahnya. Macam mana orang nak bagi apa, feedback apa semua kan. Memang kita akan rasa susah sebab kita tak pernah alami lagi kan. Okay, so tipsnya, okay, antara yang dia share, kita mulakan. Okay, ready? Macam tak ada orang sangat je. Sebelum ni ada orang. Ni Adli dah tak live 2 hari itu. Tu skrip-skrip lah. Mana ni orang mana? Okay. So tips yang pertama, korang dah ready ke nak kita masuk dalam first tips yang Adli nak share? Macam tak ada orang, tak ada sambutan, tak apa, tak share macam ni kan.
Ready Oi, Sofia Suraya, terima kasih. Ready dah. Dia yang paling setia join live Adli setiap kali live. Alright, thank you Sofia Suraya. Dia seorang yang tak dia dah ready dah. Dia seorang je dah ready. Yang lain semua tak ready lagi. Macam mana Alright. So tak apa, tanpa melegakan masa, okay, Adli akan mulakan lah, okay, sharing Adli pada hari ni dalam sesi Brain Recharge. Okay, so macam mana kalau kita yelah nak approach orang kan. Sebab macam kita nak buat video testimoni, yang lepas tu yang paling jujur tu kan, tiba-tiba kita nak buat video testimoni mesti kena ada orang kan. Okay, so mungkin ada orang yang macam takut tau nak kena approach orang, pergi dekat mana-mana, alamak nak kena approach orang kan, macam mana kan, nak buat apa, terus tak tahu nak buat apa, terus blank up. So apa yang Adli boleh suggest adalah korang jangan pergi seorang. Kalau nak pergi seorang tak apa, boleh kalau dia rasa ikut korang. Kalau rasa macam tak yakin, macam takut-takut, it's okay, bawa lah orang, 2-3 orang ke. Macam Adli dulu pun, Adli akan masa tu pergi dengan internal team juga. Kita pergi ke Tasik dekat Ipoh masa tu. So kita pergi seramai 4 orang, baru meriah kan. So kalau macam tak yakin lagi, boleh pergi 2-3 orang ke, bawa kawan-kawan. Okay, so tips yang pertama, itulah tadi, kalau kita baru nak mula kan, kita bawa kawan, jangan pergi seorang. Kalau pergi seorang mungkin kita pun dah tak tahu macam mana nak pegang kamera lah, nak ni lah kan. So payah. Okay, dia macam, dia mula-mula macam susah, tapi sebenarnya senang. Macam mana kita jangan setkan dalam kepala kita benda yang susah, nanti susah. Okay, so of course bila kita nak buat video kan, first kali kita kena fikir story dia macam mana. Macam video testimoni senang je, simple je Ali bagi. Ali buatkan dia jadi ada intro, content dia dengan ending. Macam mana? So first kali kita kena pilih tempat, tempat mana yang kita nak pergi. Contoh macam dekat kawasan Shah Alam sendiri pun ada banyak juga tempat. Kalau stay kat Shah Alam kan, Adli target sebelum ni nak pergi dekat taman kat Tasik Shah Alam. Tasik Shah Alam pun okey. Dekat apa ni, kira tempat public lah, yang ada ramai orang, yang macam kita boleh approach, tempat orang yang tengah santai. Sebab tu Adli pergi taman Tasik Shah Alam, sebab dia punya orang tengah santai dengan keluarga. Ya, Farah Najwa, alhamdulillah dah dapat dah ada punya learning point. Alhamdulillah, terima kasih sebab join, terima kasih sangat-sangat. Alright, okay, so ada yang dah dapat. Alright, so kita teruskan lagi. Okay, sebab apa kalau kita pergi dekat tempat yang macam contoh kita pergi dekat tempat contoh pasar, orang tengah busy nak pilih barang-barang makanan semua, tiba-tiba kita nak interview, agak-agak dapat susah. Boleh dapat orang nak kita interview, tapi payah. So tu Adli paling recommend, Adli akan cakap Tasik ataupun taman, dekat tempat orang tengah santai, tengah family time, tengah release stress kan, tak ada buat apa-apa, dia orang relax je, dia relax, tak ada buat apa-apa. So kita boleh datang interview untuk tanya pasal produk kita. So satu pemilihan tempat tu sangat-sangat penting. So dah dapat tempat, ada soalan. So dah dapat tempat, baru kita boleh tengok mana orang yang kita nak pergi. Okay, kalau kat mall pasar tak recommend lah ya. Kalau kat mall atau pasar, dia bukan tak recommend, sebenarnya macam kalau tempat yang ramai orang kan, dia tengok keadaan. Kalau tempat tu crowded sangat, ia akan efekkan audio kita. Macam kalau kita ada pemilihan mic yang okey, tak apa. Tapi kalau tiba-tiba kita pergi dekat tempat yang orang kata pasar kan, tempat-tempat yang memang crowded sangat, itu dah susah dah kita nak buat interview tu. So dia dah mengganggu kita nanti. Dia boleh nak buat, boleh, tapi kena pilih kawasan yang betul-betul orang kata
relax sikit lah. Bukan tak boleh, ada je YouTuber ada yang buat kat mall apa semua kan. Tempat crowded bising sikit. Ya betul Farhan Najwa, tempat crowded and bising sikit. So benda ni agak mengganggu kalau kita nak interview orang ke apa ke. Dia boleh tapi takut kualiti tu macam kacau. Kan, padahal ramai kat situ kan. Sebab dia ramai. Betul, struggle sikit sebab nanti kita nak kena, kalau yang editor nak kena apa, buat audio engineering, nak kena edit dia punya audio apa semua. So itu akan menyusahkan editor lah sebenarnya. Tapi kalau nak juga kat mall, ambil tempat kawasan yang macam tak ramai orang sangat. Tapi sekarang tengah PKP apa semua, rasa dekat kawasan macam tu tak ramai orang sangat dah. Betul tak? Tapi SOP kena jaga kan benda ni. Jangan pergi interview tapi SOP tak jaga. Okay, setakat faham Alright. So, nak lagi ke? Oh, by the way, yang kalau macam yang Adli share tadi, intro, content dengan ending dia, kalau korang ada idea yang tersendiri yang korang nak macam buat unik sikit, boleh juga selitkan apa-apa benda yang lain untuk timeline tu. Macam Adli simple je, intro, content dengan ending. Intronya adalah macam mana tau, macam korang dah datang tempat tu, macam okay, sekarang kami berada di Tasik Shah Alam, sekarang kita nak buat review, honest review apa semua tu kan. Okay, dah cakap, barulah masuk. Content adalah, content tu lah time interview. Okay, kita edit semua orang yang kita dah interview, dah edit yang tu, barulah ending. Endingnya apa? Boleh letak CTA, call to action. Kalau nak dapatkan pay, boleh dapatkan di 01 bla 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 macam tu. Faham setakat ni? Okay, so seterusnya kita akan masukkan point yang seterusnya adalah kita dah pilih tempat apa semua kan. So yang penting pula seterusnya adalah kita kena pakai pakaian yang proper. Sebab kita nak approach orang, kita kena pakai pakaian yang kita kemas, proper. Rambut kena sikat betul-betul. Lepas tu kalau lagi bagus adalah bila korang jaga penampilan korang, orang yang di approach tu pun tak terkejut tau. Macam ni siapa ni kan, tiba-tiba approach pakaian macam apa kan. First impression tu penting. So pakai minyak wangi sikit, barulah macam bila kita datang, orang tak takut. Macam kalau pakai serabai kan, rambut tak sikat apa semua, pakaian pun macam apa kan, macam mana orang nak bagi feedback yang terbaik? Mungkin orang pun akan nak habiskan interview tu cepat. So dia pun akan macam betul, orang di approach tu tak akan terkejut kalau kita jaga betul-betul penampilan kita. Jaga penampilan, itu adalah first impression. So kalau tak, jadi apa tau, kita datang, padahal kita nak bagi makanan free ni, nak suruh dia rasa kan, tiba-tiba kita datang dia lari. Jenis pakaian apa yang sesuai, casual or formal. Okay, untuk pakaian tak kisah, macam asalnya kemas. Macam dia cakap, casual lah, casual pun okey. Yang kalau formal, ada orang nak pakai macam apa, kemeja, tie apa semua kan. Sekarang macam ni MLM ke, nak jual insurans ke apa. Ikut keadaan, ikut kesesuaian. Macam korang pergi taman Tasik kan, takkan korang pakai macam tu kan. Ikut kesesuaian korang. Kalau macam casual lah, dia rasa lagi okey casual. So tak adalah macam melampau sangat ke apa. Sebab yelah, orang kita first impression kan, orang pun tak nak lah tengok kita macam terkejut ke apa kan. Tapi apa-apa pun penampilan tu penting. Itu yang menjadi first impression orang, itu yang membuatkan orang akan macam sesi interview tu akan jadi okey ke tak. Itu yang paling penting. Kalau orang tak selesa dengan kita, dia nak cakap feedback pun macam makanan tu okey, sedap, tapi sebabkan apa, kita punya penampilan dia jadi tak selesa, dia pun terus macam dia punya feedback tu tak dari hati tau. Dia akan macam nak habis cepat bukan sebab dia nak betul-betul bagi review. Betul tak?
Okay, setakat ni okey Alright, faham. Alhamdulillah. Okay, so seterusnya bila dah dapat tempat, dah pakaian semua dah okey, apa lagi yang perlu kita pertimbangkan kat sini? Okay, ready? Okay, seterusnya kita akan tengok kita punya equipment pula. Macam sebelum ni ada pernah cakap, apa benda yang korang nak kena guna bila nak buat video. Guna je apa yang ada dekat tangan korang. Apa tu? Phone. Okay, so dah ada phone. Okay, mungkin nak upgrade lagi. Macam ya takkan phone je kan. Kita dalam video kan saya pernah cakap apa yang penting iaitu adalah visual dengan audio. Dia saling melengkapi. So apa yang korang perlu buat adalah tambahkan lagi dengan mikrofon. Macam contoh nak guna mic macam Adli pun boleh. Mic level layar ni kalau outdoor bagus juga untuk gunakan mic macam ni, sebab dia pun ada untuk wind filter. Yang ni dia akan halang angin. Macam kalau tiup-tiup pun macam tak dengar kan. Siap demo jap. Okay, so yang pentingnya equipment dan juga equipment kamera dan juga audio korang, mikrofon. Okay, so sebab kita nak dapat feedback, kita nak dengar suara dia, apa yang dia nak cakap kan. So benda ni paling penting lah. Kita nak tahu bila dia dah makan tu rasa dia okey ke tak. So kita interview macam gunakan mikrofon yang betul. Okay, alright, setakat ni faham je? Okay, so faham ke? Okey ke? Ke dah tepu dah? Hari ni tak teknikal tau. So rasa okey kan semua? Kalau sebelum ni teknikal sangat kan, Ali risau juga. Macam berat. Ada orang kata berat sangat ni. Okay, so lepas kita dah pergi, dah cari tempat, dah tengok pakaian kita, dah dapatkan equipment yang betul kan. So apa lagi yang kita nak kena ada? Kita nak dapatkan interview orang ni, apa lagi yang kita nak kena ada? Apa ya yang paling penting ni? Cuba teka. Okay, kadang kadang orang tak terfikir benda ni kan. Tak apa, kita tak teka dulu. Okay, seterusnya adalah kita nak interview orang, kenalah sediakan soalan. Betul tak? So bila dah ada soalan, barulah kita boleh approach orang untuk interview kan. Macam soalan general je, tak payah pun nak go deep sangat. So macam ada orang kan dia tanya nama akak siapa ni semua kan, nak perkenalkan diri dulu apa semua. Itu adalah benda tu tak semestinya akan masuk dalam video. Tapi sebenarnya kenapa kita tanya macam tu? Macam contoh soalan yang ni ada listkan sebelum ni. Adli akan tanya nama, benda-benda basic lah dulu untuk kita kenal dia siapa. Okay, benda-benda basic. Tapi sebenarnya bukanlah kita nak tahu sangat pun pasal dia, tapi kita nak macam dia selesa dengan kita. Macam dia dah cakap dah borak-borak kan, borak santai kan, barulah dia selesa dengan kita. Okay, macam kita dah approach dia, kita kena secara sopan nak approach orang, sebab orang yang kita tak kenal kan. So kita dah lah nak dia buat sesuatu, iaitu kita nak suruh dia try makanan kita, lepas tu kita nak record dia kan. So kita kena tahu etika macam mana kita nak approach orang apa semua. Okay, first kali apa yang kita kena tanya, contoh kita datang kat dia, hai, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum kak, maaf mengganggu, beritahu dia. Kita sebab kita nak ambil masa dia kan, so kita tanya khabar. Okay, lepas tu cakap dengan dia, terima kasih kak dengan abang sebab sudikan luangkan masa. Okay, so hari ni sebenarnya saya nak buat video testimoni, honest review. So akak ada masa tak untuk luangkan sedikit untuk kita nak nak record video akak pasal feedback produk ni. Pernah dengar tak? Tanya dia, pernah dengar tak? So lepas dia dah macam okey, minta izin dulu. Macam
Macam kita tanya dia, boleh tak video ni sebenarnya kita nak buat untuk feedback, video marketing, akak okey tak kalau kita record lepas tu kita postkan video akak ni dekat social media kita nanti, minta izin dulu, lepas tu barulah kita boleh proceed. Kalau dia kata tak boleh, contoh ada orang macam takut, macam tak boleh aku ada dalam kamera, muka aku kena rakam. Ada orang yang takut bila kena rakam. So adakah kita nak terus belah macam tak apa, tak payah, dia tak nak macam tu? Adakah kita nak teruskan ke, ataupun kita bagi je try produk kita? Korang rasa macam mana? Macam mana kalau tiba korang approach orang tu, dia cakap tak apa, tak nak malu kan? Korang nak buat macam mana? Tak tahu macam ni, baru nak suruh teka. Okay, ada bagi dua pilihan. Adakah korang nak terus cabut, nak belah terus, atau nak bagi dia rasa juga payik tu barang produk korang? Ada dua pilihan. Ya, dia dah tak nak kan, takkan nak bagi kan? Ke macam mana? Terus cabut? Rugilah macam ni cabut. Ya ke? Pasti ke ni? Okey, tak apa. Okey, sebenarnya kalau orang tu macam malu atau takut nak kita record dia kan, jangan risau. Mungkin kita kena faham dulu kenapa sebenarnya dia tak nak di record. Adakah sebab dia memang malu atau sebab belum bersedia? Tanya dulu. Okey, kalau macam memang masalah dia besar sangat, tak boleh. Sebab ada orang sebelum ni, masa kita ikut pengalaman kita buat, Ali pernah juga pergi dekat tempat-tempat awam untuk interview orang macam ni. Sebenarnya dia perlukan masa sekejap, bagi dia selesa. So barulah lepas tu dia macam okey nak di-interview. Tapi kalau memang betul-betul dia camera shy, memang tak boleh, memang dia macam sebboleh tak nak kan, dia tak nak dirakam, okay, it's okay, fine, bagi je dia rasa payek tu. Sebab macam sebelum ni, kita bagi juga rasa, apa yang jadi adalah barang yang kita bawa untuk interview tu habis dia orang beli. So macam it's okay, it's fine. Kalau orang tak nak direkodkan atau dirakamkan, it's okay. Just chill, relax je, bagi je dia rasa. Just anggap itu sedekah, ataupun just bagi nak bagi kenal produk tu. Boleh tahu dia, mana tahu dia belum pernah rasa produk kita, and then dia akan recommendkan ke orang lain. Sebab daripada situ kita boleh dapat lagi connection, and then boleh spreadkan lagi kita punya empire. Kita punya produk, punya apa orang kata, orang boleh tahu, orang kenal produk kita. Macam tu. Susah sangat susun ayat. Okay, so kesimpulannya, jangan terus cabut, tapi kita bagi je, bagi rasa. Bagilah rasa satu, bukan banyak pun kan. Tahu-tahu tiba-tiba habis lah dia orang beli sebab sedap kan. So mungkin kita tak dapat nak record dia, tak boleh nak dapatkan honest review daripada dia, tapi kita boleh dapat apa? Dapat pula connection baru. Sambil tu korang bagilah card, business card korang kan. So daripada situ korang tak rugi masa. Bukan senang tau nak approach orang. Korang approach, lepas tu dia orang tak nak buat review, tak nak di-record. So situ dah rugi lah nanti. So alang-alang korang dah approach, bagi je. And bagi juga business card. Kat situ mana tahu tiba-tiba ada yang nak jadi agent, ada yang nak beli, macam-macam kan. Kita tak tahu, we never know. Alright, so just teruskan je. Okay, sebab daripada satu pieces makanan korang tu kan, korang nak bagi, dah dapat pahala dah kat situ. Lepas tu tiba dapat convert je customer pula. Assalamualaikum handsome. Waalaikumsalam. Masya Allah, awak lagi handsome. Okay, alright, terima kasih sebab join. Terima kasih banyak. Alright, so okay, kita teruskan lagi. Okay, sebenarnya kita tengah share pasal idea untuk kita buat video testimoni, step-step. Alright, okay, so mana tadi kita dah sampai pasal macam mana nak approach. Okay, so
Okey, kalau macam sekarang kan kita tengah jaga SOP apa semua kan. Mungkin ada juga orang risau apa tau. Macam kita tak jaga SOP apa kan. So dia orang risau nak datang kat kita, nak ambil produk kita. So apa yang korang perlu buat adalah pakai sarung tangan ataupun suruh dia orang ambil sendiri. Okay, so at least dia orang terjagalah kan. Macam kalau dia orang ambil sendiri, dia orang boleh ambil lah daripada mana yang dia nak apa semua kan, yang mana yang dia prefer. Okay, ambil. Make sure kita dah keluarkan, tengok bagi nampak kat bekas ke apa kan, baru dia ambil. Okay, dia makan. Atau kita ambilkan guna sarung tangan. Make sure kita ikut SOP. Bahaya kalau tak ikut SOP. Okay, alright. So sebelum nak mula interview tu, kita bagi tahu dulu, kita rehearsal dulu, bagi tahu soalan-soalan yang kita akan tanya. Sebab apa? Sebab tadi yang kita dah tanya kan, okay, kita dah minta izin, boleh tak nak record apa semua kan. Okay, so yang ni proper lah. Macam tadi dia cakap, Assalamualaikum bang kak, maaf ganggu, macam tu tau. Step by step. Lepas tu baru kita bagi tahu. Bila dia dah agree je, baru kita bagi tahu ini soalan-soalan dia. Soalan yang senang je. Dia pun tak payah nak stress ke atau pressure dengan soalan-soalan kita. Bagi je soalan general. Okay, and kita dah bagi dia macam rehearsal lah. Kita bagi dia rehearsal. Okay, so dia dah hadam pasal soalan tu, and then dia dah boleh fikirkan sedikit jawapan untuk soalan tu. So barulah kita mulakan record. Macam tu. So kadang-kadang ada orang yang dia makan, lepas tu dia punya respon apa tau, sedap. Macam tu. Tapi sebenarnya okay, benda tu memang dia jujur, makan sedap. Tapi kadang-kadang kita nakkan feedback yang lebih terperinci tau. So jangan biarkan macam okay, dah tanya, kak macam mana rasa dia, sedap tak? Dia makan, gigit kunyah kan. Kita dah record, letak microphone ni kan, sedap. Lepas tu terus macam tu kan. Jangan risau, korang boleh tanya lagi soalan lain. Tanya juga macam ni tekstur dia okey ke tak. Tanya detail. Supaya apa? Supaya dia tak terhenti kat situ je. Dia akan cakap sedap, and then takkanlah kita dah bagi dia macam tu satu kan, sedap lepas tu habis kan. No, tanya juga tekstur dia macam mana kak, dia punya rasa apa. Kita kena kenal pasti ingredient apa yang ada dalam produk kita. So kita kena tanya tekstur dia okey ke tak, macam mana rasa dia, masam manis semua okey ke, stable ke, seimbang ke. So nanti dia boleh bagi tahu lebih mendalam lagi tentang rasa produk tu. Lepas tu boleh tanya juga contoh-contoh. Yang boleh kita tanya adalah macam mana daripada segi packaging. Lagi satu, jangan risau tau kalau kita macam tanya soalan yang sama berulang kali. Sebab apa? Sebab bila kita tanya berulang kali, kita dapat extra footage, kita dapat extra dialog yang dia dah cakap, yang sebab benda ni bukan scripted tau. So bila kita tanya soalan sama and then kadang-kadang dia jawab sama, so benda ni adalah satu benda yang extra. Orang kata biar lebih jangan kurang kan. Sebab kalau kita shooting video biasa, macam video produk marketing yang promo apa semua tu, yang ada cut set, boleh cut action tu kan, yang tu kita boleh buat banyak kali. Tapi yang ni kira macam extra footage untuk kita ambil yang mana yang okey, sebab kita akan edit yang benda ni kan. So sebab tu kalau kita tanya soalan berulang-ulang kali tu, sebenarnya sebab untuk kita juga, untuk kita dapatkan orang kata apa, line yang terbaik untuk kita letakkan dalam video. Sebab apa, kadang-kadang dia jawab tu kadang-kadang tegak-gagap kan, betul tak? Macam kita sendiri pun kadang-kadang kalau tak biasa, kita akan gagap-gagap kan. Di sini pun gagap-gagap, Halimah aku ada gagap-gagap. So bila dah banyak kali dia cakap ulang kan, kita ada extra footage untuk kita macam kalau video yang sebelum ni tak elok, kita boleh edit yang video seterusnya. Yang ni dia cakap elok sikit. Sebab apa tau? Sebab biasanya yang pertama, yang kedua, yang pertama tu akan macam teruk sikit. Sebab apa? Dia baru lagi. Kalau dia jawab kali kedua atau kali ketiga, dia punya percakapan tu lancar sikit. Tak ada macam dia kat tekstur dia tak ada sangat kan. So benda tu
lagi bagus lah bila kita banyak tanya, and then dia pun banyak menjawab. So banyak lagi kita boleh letakkan input. Kan, betul tak? Betul tak? Betul tak? Sebab kalau shooting biasa kita boleh cut action kan. Tapi yang ni tak boleh. So kita memang kena tanya banyak kali, berulang kali. Tapi jangan sampai dia annoyed. Kalau dia annoyed kan, macam dari interview tu marah kan. Elok-elok dia ambil satu keping rasa tu, dia ambil semua. Okay. Tapi kebiasaannya, okay, mengikut pengalaman Ali sendiri, bila dah rasa, orang akan beli. Biasanya. Contoh macam dekat, kalau korang tengok dekat mall kan, ada orang bagi tester kan. Tapi yang tu tak ada interview apa semua. Tapi dia bagi tester, korang kalau produk tu sedap, korang akan beli kan. So kita dalam masa yang sama, sebab kita mengharapkan jawapan yang panjang and padat and okay untuk kita dapat kan. Tapi kita sendiri pun kena assist dia. Kita kena tolong dia. Macam kita, yelah, biasa memang cakap sedap, dah tu je. So assist dia. Bantu dia untuk perah lagi jawapan yang ada dekat dia punya kepala. Sebab ada orang dia macam-macam lagi dia nak cakap dekat dalam kepala, tapi disebabkan dia orang tak sedia. So dia makan, dia rasa sedap, cakap sedap dia tak bagi spesifik. Sebab kalau nak kata sedap, semua benda boleh cakap sedap kan. So kita assist dia, tanya kacang dia rasa macam mana, tekstur dia okey tak, manis ke tak, rangup ke tak. Sebab kita nak orang tahu kan. Sebab macam iklan McD ke iklan apa-apa, dia akan beritahu kerangupannya. Macam iklan Yusof Tayyub kan dia akan cakap satu-satu, tekstur yang lembut, tekstur yang rangup, lepas tu kemanisannya. Dia bukan cakap sedap je, tak kan. Tu yang pentingnya. Kita exaggeratekan benda tu. Exaggerate ni maksudnya macam kita macam bagi tahu yang benda yang betul-betul sedap bukan sedap biasa je. So macam kalau nak bagi diorang automatik jawab sedap pun boleh. Macam tips tadi, kalau kan ada rehearsal tadi dia cakap kan, macam kalau orang tu ada masa kan, korang beritahu siap-siap benda ni sedap ni kak, kena try, beritahu. So dia akan tahu, oh benda ni sedap. Lama dia akan tercakap sendiri, walaupun dia tu mungkin kadang ada yang spoil ke apa kan. Tapi jangan risau. Memang confirm akan sedap. Tapi memang produk yang selalu yang Adli pergi bawa memang sedap. Macam tu So saya faham Okay. Macam Adli sendiri kan, kalau orang tu tak nak di-record, jangan record tau. Sebab sebelum ni Ali sebenarnya dia ada pernah pengalaman ni. Ali ikut orang, diorang sebenarnya tak suka di-record. So sebab tu kena minta izin dulu. Okay, beritahu video ni akan diedit. Ada orang risau sebab apa tau, sebab diorang takut diorang salah cakap. Sebab apa, bila kita record live kan, macam sekarang ni pun Ali pun takut tau kalau Adi tersalah cakap. Tu yang agak-agak kadang terfikir takut yang saya cakap. So kena hati-hati. So ada orang dia tak nak di interview sebab dia takut nanti macam mana dia orang edit ni kan. So korang kena beritahu, oh ni akan diedit, nanti kita keluarkan part-part yang tak okey, kita akan keluarkan. So akak tak perlu risau, jangan risau. Lepas tu benda ni akan ditranskrip, jangan risau. Sebab orang risau sangat, takut sangat saya cakap kan. So dia orang pun tak nak di interview. Sebab ni pengalaman sendiri. Ada orang suruh padam. Dia apa tau, bila dah record, dia rasa macam dah record ke? Dah record, alamak. Dia suruh padam balik. Sebab apa? Sebab dia tak yakin, dia takut. Sebab yelah, mungkin iklan produk kan, ramai orang tengok. Siapa je yang nak tengok diri sendiri tengah cakap macam tak ready apa semua kan. So dia malu kat situ. Jadi penting untuk kita tanya dulu betul-betul dia betul-betul okey ke apa semua, barulah ambil. Okey, sebab lain orang lain dia punya ragam dia, lain jenis dia. Okey, setakat ni okey ke?
Khadijah Hasim, betul, faham. Alhamdulillah. Fokus semua, Alhamdulillah. Terima kasih yang respon. Sorry, ada yang terlepas ke Adi tak baca ni. Okay, alright. So bila kita dah selesai interview, apa yang kita kena buat lepas tu? Okay, macam sebagai contoh, ada orang kadang dia nak tengok balik dia punya footage, okay ke tak kan? Tak apa, bagi je tengok. Macam janganlah kita macam kedekut sangat. Ya, kita dah record apa semua kan. So kita bagi je lah dia tengok. Kadang dia risau, ni kan macam alamak, tudung tak betul lah, apa ni tak betul lah. So bagi je. So sambil-sambil tu buat repo, connection, sambil-sambil borak, sambil dia tengok footage. So ni serius. Kalau korang bawa produk korang dekat taman-taman macam tu, sambil buat video macam ni, InsyaAllah satu kotak boleh habis. So ini ikut pengalaman di sini, masa kat Ipoh tu pun kan, memang banyak betul orang beli. Sebab dia orang rasa sekali, tak tahu, mungkin dah bersalah rasa, lepas tu macam alah sedap lah pula kan, terus nak beli. Kita dapat jual, dapat buat video, dapat repo, sebab ada juga ejen, ada yang nak jadi ejen. So benda ni powerful lah. Sebab tu Adi bagi idea, Adi suruh buat marketing macam ni sebab ni. Okay yang setakat ni. Okay. Oh, tadi lupa nak beritahu. Macam kalau dekat mall kan, sebab dekat mall sebenarnya tak boleh, ada mall yang tak boleh nak bawa DSLR tau. Sebab tu Ali macam, kalau yang macam ni prefer bawa kamera phone je, senang. Sebab DSLR kadang ada guard yang akan macam sorry tak boleh bawa masuk kamera, macam tu. Tu yang susah sikit. So kalau ada kamera phone, boleh bawa dekat mall, kan senang. Buat apa nak bawa kamera besar-besar masuk mall kan, kena halau buat nanti. So tu lah sebenarnya kenapa Ali tak bawa kamera kat mall sangat. Okay, setakat ni okay. Okay, so lepas dah tanya macam-macam kan. Okay, so korang ambil lah gambar dia dengan produk. So lepas tu boleh tanya dia, kalau dah rasa ni, akak atau abang nak recommend kat kawan-kawan tak? Soalan dia. So lepas tu dah habis semua soalan, kita ambil gambar dia dengan produk. So baru lah dapat bekalan marketing, kata marketing resources. Betul tak? Macam-macam korang boleh dapat bila buat benda macam ni. So tak rugi. Satu, dapat sedekah juga, dapat bagi orang rasa peyik, dapat sedekah satu. Lepas tu dapat customer, dapat buat video, dapat jumpa orang, buat repo. Kan tak rugi pun. So korang boleh try. Tapi jaga SOP. Jangan pula pergi tasik apa semua tapi tak jaga SOP. Okay, semua makin menyeramkan ni. So baik-baik. Okay, so ada apa-apa ke yang nak tanya? Mana tahu ada apa-apa persoalan ke kan. Setakat ni semua okey ke? Ke ada blur-blur sikit? Okay, so macam mungkin ada orang yang kita pernah jumpa yang macam tak selesa depan kamera kan, yang macam perlu di-guide bila depan kamera. Yelah, kita jumpa orang dekat tasik ni atau dekat public kan, bukan kita kenal pun orang tu macam mana kan. So apa yang kita perlu buat adalah kita macam bagi dia tenang dulu, borak-borak dulu dengan dia, bagi tahu tak apa, tak payah nervous pun, sebab tak ada sebab pun nak nervous. Tak bagi dia selesa lah. So barulah
bila kita interview tu dia punya feedback tu datang normal, normal pula, neutral. Lepas tu kalau kadang-kadang kan ada juga yang tanya dulu, kalau nak interview video produk ni apa, biasa orang yang macam mana lah, golongan yang macam mana, umur berapa. Okay, macam Adli akan target semua golongan. Tapi macam contoh golongan warga emas ke apa, kita tengok dulu dia okey tak untuk rasa produk ni. Tanya dia ada apa, mungkin ada orang yang ada alergi dekat kacang ke apa kan. So tanya dulu, jangan macam kita apa nak sangat buat video review kan, lepas tu kita pergi bagi tanpa kita sedari yang sebenarnya dia alergi. So bahaya kat situ. So kena tanya dulu ada alergi pada apa-apa ke, sebab kita nak minta apa feedback sikit, nak pendapat, nak tanya honest review pasal produk ni. Kalau tak sedap, cakap tak sedap. Kalau sedap, cakap sedap. Tapi kalau dia kata tak sedap, macam mana nak buat? Jangan masukkan dalam video macam tu Tapi ya, kita nak, kalau boleh nak bagi orang rasa benda yang sedap kan. Takkan kau nak bagi yang tak sedap. Tapi Alhamdulillah setakat ni produk yang Adli bagi orang semua sedap. Yang risau sekarang orang takut lah nak ambil produk daripada kita kan. Okay, saya ni okay. Lagi satu, lupa nak share kita punya point trouble. Kadang-kadang orang takut dengan kamera kan. So okay, dalam interview apa yang perlu dibuat adalah korang jangan suruh orang yang nak di-interview tu pada kamera. Sebab yang sebetulnya adalah dia kena pandang diri kita. Kita diri kat sebelah kamera, bukan dia pandang kamera. So barulah dia tak nervous sangat. Kita borak, macam borak-borak dengan dia, borak sambil tu ada orang record. Sebab tu macam kita tak boleh nak pergi seorang. Satu, sebab kalau kita pergi seorang memang siapa nak record. Yang keduanya adalah self confidence kita pun macam kurang sikit kan bila kalau kita seorang. So kalau ada gang, ada orang yang akan backup, kita rasa macam okey sikit. Yelah, sebab kadang kita nak approach bukan seorang dua orang, kadang satu family. Kalau kita pergi seorang pun kita segan juga kan. So kalau ada gang 3-4 orang datang, so boleh lah kita macam tolong macam-macam, record, boleh bagi ni, bagi peyek tu. Macam contoh kita jual peyek, bagi peyek, nah cuba rasa okey ke tak. Boleh gurau-gurau dengan diorang. So bila gurauan penting tau. Sebab apa? Bila korang gurau dengan orang yang rasa, automatik dia happy, mood dia okey. So kita nak portray yang produk kita ni boleh bagi orang happy. Sebab memang produk itu memang boleh buat orang happy tau. So kita bagi gurau sikit, baru ada orang macam tak adalah kaku ke awkward ke bila nak buat review kan. So bila macam tu dia boleh bagi review yang terbaik untuk kita kan. So bila dah macam tu, lagi satu apa lagi, dia dah bagi feedback yang terbaik, blank jap. Okay, bila dah bagi feedback terbaik, cakap terima kasih. Lepas tu boleh cakap boleh dapatkan dekat mana apa semua. House pula. Okay, so ada rasa tu je kot untuk setakat ni. Ke ada apa-apa soalan yang korang nak tanya, boleh tanya sekarang. Sebenarnya boleh je nak tanya bila, tapi Adi dah habis point dah sebenarnya. Adi rasa semua Adi dah cakap dah. Okay, setakat ni semua okey Esok kita akan pergi tajuk lain pula. Sebab hari ni sebenarnya Adi rushing sikit untuk Jai ada nak buat kerja sikit. So Adi rasa Adi dah share dah semua yang Adi nak share hari ni. So tak apa, esok kita akan sambung lagi kalau ada apa-apa yang kita tertinggal kan. So ada lagi Adi tertinggal. Ya Allah, betul terabur. Sebab tu Ali suggest korang kena ada pen dengan pensel untuk catat. Hai Fahim Hardi, selamat datang. Kita baru nak habis live, dia baru dah masuk Kerja apa tu Adli? Saya sekarang kerja di Setiap Alam sebagai videographer dan editor.
di Zuki Capital. Selamat datang Fahim. Okay, dah lunch ke? Okay, yang last kali kita nak share pasal bila kita jumpa orang kan, kita nak interview, kita jangan panik atau takut. Sebab bila kita panik, orang tu pun akan panik. So bila kita panik, orang tu macam apa benda Mat ni kan. Relax je. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Baru kita approach dia, and then kita pun tanyalah soalannya tadi. Senang je kan. InsyaAllah korang boleh buat punya, jangan risau. Okay. So ingat tadi kita recap balik lah. Recap balik. Tadi kita cakap pasal apa? Kita nak pilih tempat, pakaian kita macam mana, equipment, and then cara kita nak approach pun macam mana, kena ada etika. Okay. Dan juga apa yang kita nak selitkan dalam soalan interview. Dalam apa-apa pun mesti ada call to action kan. So macam Adi cakap, call to action tu penting. Kalau video tak ada call to action, maknanya tak lengkap lah benda tu. Walau macam mana gempak pun video korang, tiba-tiba tak ada call to action, tak orang kata tak tercapai lah objektif video korang. Sebab apa? Kita buat video sebab nak tarik pelanggan, tapi bila dah hook pelanggan, tiba-tiba kita tak letakkan call to action. Tak ada nombor phone, mana orang nak cari? Sebab orang nak benda yang senang je. So bila dia dah nampak, okay, nak pergi kat sini, oh nak dapatkan payet, nak dapatkan dekat sini, dia terus pergi. Dia tak adanya nak kena dapatkan payet kat mana, nak kena cari balik. Tak ada pun. Sebab orang semua nak benda senang je. Okay. So jangan lupa untuk letakkan call to action. Alright. Lepas tu kita ulang balik point tadi. Kita lupa nak cakap, jangan lupa untuk tersenyum. Macam kita nak interview orang, kita jangan tak senyum pula. Datang senyum, cakap Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Bang, maaf ganggu. Kita nak, sebenarnya saya dari tim Crime Fighter. Okay, so hari ni sebenarnya kita nak minta tolong sikit ya Kak, nak buat review, honest review. Kalau tak sedap cakap tak sedap, kalau sedap cakap sedap. Okay, honest tau, jangan tipu. Jangan tipu gurau-gurau sikit anda. Baru macam okay. Okay Fahim, baik Fahim, thank you sebab join Fahim Hardi. Alright, so ada apa-apa soalan ke? Sekejap kita fikir, ada apa-apa kita tinggal sebelum kita end live ni. Rasa semua dah share dah. Kalau ada tertinggal, nanti kita selitkan dalam live yang seterusnya, InsyaAllah. Okay. Alright. So Adli rasa itu saja video live Adli pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang dah join live Adli pada hari ini. Okay. So jangan lupa pukul 6 petang hari ini pun kita ada live juga, tapi bersama Encik Syuk dalam sesi dan segmen dia. Lupa dah apa segmen dia. Tapi jangan lupa kita pergi support live dia pula. Okay. So insyaAllah. So untuk yang baru menjadi ejen, yang baru join, jangan give up. Teruskan usaha anda untuk capai 10k. Alright. Dan tengok balik apa yang kita dah share dekat grup Telegram, dan juga mana-mana platform yang kita dah share, dekat Facebook, Zuki Capital, Instagram. Boleh tengok balik. Jangan lupa tengok dan serap sebanyak mana knowledge yang ada, dan applykan dekat bisnes korang. InsyaAllah korang boleh dapat 10k sales. Alright, jangan risau, orang lain boleh, takkan korang tak boleh, betul tak? Okay, so itu saja Adli punya sharing hari ni. Okay, so kita jumpa dalam sharing session yang seterusnya pada esok hari. Okay, so jaga diri, jaga SOP, sebab kita punya persekitaran ni sekarang tak tahu COVID kat mana. So jaga diri, jangan main-main dekat luar sangat, bahaya. Mandi, SOP penting, jaga. Apa benda pesanan tak tersusun ni. Okay, so Ali minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang join. Okay, Assalamualaikum.